Terima kasih Mr. Gan atas introduction tadi, dan saya nak ucapkan selamat datang kepada anda semua ke majlis presentasi perniagaan pada malam ni, Anjuran Syarikat Asia Global Malaysia. Dan saya tahu ada ramai di antara anda yang mungkin baru sampai rumah, baru balik kerja. Hari ini hari Selasa, mungkin memulakan minggu yang baru, terkejar sana terkejar sini, tetapi masih sempat lagi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi saya berjanji masa yang anda peluangkan pada malam ini 1 jam insya-Allah berbaloi-baloi, dan apa yang saya akan lakukan sebentar lagi saya akan berkongsi dengan anda satu peluang baru di dalam teknologi sains yang telah membawa impak yang sangat besar kepada penduduk dunia. Dan tajuk kita pada malam ini adalah, tajuk dia seperti tertera di dalam kita punya slide yang awal tadi, iaitu dunia baru, teknologi baru dan juga peluang baru. Sudah semestinya selama setahun lepas kita telah terpaksa melalui satu liku-liku sukar di dalam kehidupan kita, di dalam perniagaan kita, di mana secara tiba-tiba dunia telah berubah dari segi banyak perkara disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan of course sekarang ini kita terpaksa melalui liku-liku hidup dengan norma-norma baru. Dahulunya kita kalau boleh kita makan dekat kedai selalu satu meja, duduk ber-4 orang, ber-5 orang. Sekarang ni dilimitkan had dia 2 orang sahaja. Dahulunya kita bebas untuk keluar ke mana-mana sahaja dengan keluarga kita. Sekarang ni kita punya pergerakan sangat terhad. Dahulunya orang travel daripada satu tempat ke satu tempat lain, daripada satu negara ke satu negara yang lain. Hari ini kita tidak boleh lagi keluar negara tanpa sebab-sebab yang tertentu. Dan of course semua perkara yang saya sampaikan tadi ia datang dengan satu mesej yang sangat besar. Mesej tersebut adalah kita perlu berubah. Untuk kita hidup di alam ataupun di dunia baru ini, of course kita kena adapt to situasi yang ada di dalam keadaan sekarang ini. Bagi mereka yang tidak mahu berubah, bagi mereka yang tidak mahu belajar sesuatu yang baru, definitely anda akan obsolete di dalam dunia yang baru ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada anda semua. Kita ada 161 orang sekarang ini, dan saya jangkakan malam ini kita akan melebihi 200 orang yang bersama-sama dengan kita. Kita ada kawan-kawan daripada seluruh Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah, Sarawak, dan saya dipahamkan ada juga kawan-kawan daripada Singapura dan juga Brunei. Selamat datang kita ucapkan pada malam ini, dan saya akan bahagikan sesi presentasi pada malam ini kepada 3 bahagian utama. Bahagian yang pertama saya akan kupas daripada A sampai Z. Apakah teknologi yang saya maksudkan tadi, iaitu redox signaling technology. Bahagian yang kedua, kita ada perkongsian daripada individu yang telah menggunakan teknologi ini dan telah mendapat perubahan yang sangat mengagumkan. Anda kena tunggu bahagian yang kedua ini, sangat menarik, dan semasa sesi presentasi saya setiap hari, bahagian kedua ini adalah bahagian yang paling ditunggu oleh kebanyakan orang. Dan bahagian yang terakhir, bahagian yang ketiga, saya akan kupas dan saya akan bongkarkan apakah peluang yang datang bersama-sama dengan penemuan yang hebat ini. Dan selamat datang sekali lagi. Tolong komen dekat ruangan komen di bawah daripada mana anda bersiaran live daripada malam ini. Sekarang saya nak share saya punya skrin. Kita ada orang daripada Rawang, Cyberjaya, KK, Kementerian Pertahanan, Shah Alam, Melaka, Perlis. Selamat datang semua. Ipoh, Kuching, Johor Bahru, Kuantan, Sabah. Seluruh Malaysia boleh berhimpun pada malam ini dengan hanya tekanan satu butang. Inilah yang saya katakan dunia baru. Dan sebelum saya teruskan sesi perkongsian pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lizaimi Lihin. Saya pernah bekerja sebagai seorang jurutera selama hampir 10 tahun. Tahun 2006 saya buat keputusan berani, keputusan nekat. Saya berhenti kerja sebab saya nak ada perniagaan sendiri. Saya nak jadi saya punya own boss. Dan pada masa tersebut saya decide untuk get involved di dalam industri network marketing. Saya mula-mula diperkenalkan kepada industri network marketing ni pada tahun 2003 oleh sahabat saya, yang masa itu saya tak ada idea apakah network marketing ni is all about. Tetapi saya attend satu seminar di Kuala Lumpur, dan malam tersebut speaker cakap kalau kita nak berjaya membina perniagaan, kalau kita nak ada perniagaan yang besar, kita kena ada kuasa leverage. Dan dia sarankan kita semua pergi cari buku yang bertajuk Rich Dad, Poor Dad. Dan ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Dalam buku tersebut
beliau kupas dengan detail bagaimana kita nak menggunakan kuasa leverage ini untuk kita membina kita punya wealth ataupun kekayaan. Dan beliau kata, beliau sarankan walaupun beliau bukan ahli perniagaan yang terlibat secara langsung di dalam industri network marketing, tetapi Robert T. Kiyosaki dia endorse industri network marketing. Dan dia cakap industri network marketing ini mempunyai kuasa leverage yang paling besar di mana orang-orang biasa macam kita boleh dapat akses kepada kuasa leverage ni. So apa saya buat lepas seminar tu saya pergi kedai buku, saya pergi cari buku Rich Dad Poor Dad. Dan dari situlah bermulanya perjalanan perniagaan saya di dalam industri network marketing. Saya attend satu seminar, selepas satu seminar dan selepas satu seminar, dan akhirnya saya nampak network marketing adalah satu peluang yang sangat besar, terlalu besar. So alhamdulillah selepas 18 tahun berniaga di dalam industri ini, saya juga dijemput untuk memberi ceramah tentang perniagaan ke seluruh negara kita Malaysia, termasuklah negara jiran Singapura dan juga Indonesia. Dan dalam beberapa siri joint venture sebelum ini saya telah berjaya mendapat pencapaian yang tertinggi dan saya telah dipilih untuk mewakili ahli-ahli perniagaan sebagai advisory board di dalam beberapa buah syarikat sebelum ini. So bagaimana saya berjumpa dengan peluang yang hebat ini? Pada peringkat awalnya saya sangat skeptikal dengan apa yang saya lihat, terutama sekali bila saya dengar kandungan yang ada di dalam botol biru ini hanyalah air yang telah dibersihkan, purified water dicampurkan dengan garam sodium. Saya sangat skeptikal dan saya di dalam hati saya memperlekehkan teknologi ini. Tetapi semuanya berubah apabila saya melihat perubahan yang ketara berlaku kepada isteri saya setelah menggunakan produk ini. Less than 24 hours, beliau telah mengalami satu perubahan yang sangat signifikan. Dan di situlah mulanya saya nak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam botol biru ini. So saya buat saya punya homework, lebih kurang sebulan setengah juga saya buat saya punya kerja rumah. Apa yang saya temui adalah sesuatu yang di luar jangkaan saya. Apa yang saya temui adalah satu yang mengkagumkan saya. Ini adalah satu teknologi yang semua orang perlukan. Bila saya cakap semua orang, bukan kita yang ada di sini saja tahu. Semua orang di seluruh dunia perlukan apa yang ada di dalam botol ini. Tetapi tak ramai yang tahu tentang kewujudan dia, tak ramai yang tahu kepentingan redox signaling molecule ini. Jadi anda kena pay attention kepada apa yang bakal saya kongsikan sebentar lagi. 1 jam saja. Fokusnya sebab saya takut kalau anda tidak fokus anda akan terlepas beberapa informasi penting yang akan saya kongsikan sebentar lagi. So bila saya sudah yakin dengan apa yang saya lihat, saya pun mula cari dengan siapa yang saya nak bekerjasama kalau saya say yes kepada peluang yang saya lihat. Akhirnya saya berjumpa dengan seorang ahli perniagaan yang sangat hebat, Mr. Alan Noble. Beliaulah yang bantu saya untuk faham dengan lebih detail tentang teknologi ini dan akhirnya dengan bantuan beliau saya buat keputusan untuk bersama-sama dengan Asia Global. Ini adalah satu penemuan besar dalam dunia sains. Kalau anda pernah dengar tentang penemuan-penemuan sains sebelum ini seperti penemuan penicillin, penemuan antioksidan, itu adalah penemuan-penemuan besar berpuluh tahun dahulu. Contoh penicillin ditemukan in 1928. Sebelum penicillin yang merupakan sejenis antibiotik ditemui, banyak penyakit-penyakit berjangkit yang disebabkan oleh jangkitan bakteria dan virus semuanya membawa maut. Tetapi dengan penemuan penicillin, sakit-sakit berjangkit yang disebabkan bakteria dan jangkitan virus tadi mudah sahaja dipulihkan dengan penicillin ataupun antibiotik tersebut. Itu berpuluh tahun yang dahulu. Tetapi ini zaman moden. Saintis zaman moden bersepakat, mereka mengatakan penemuan redox signaling molecule ini adalah penemuan sains terpenting dan terhebat zaman moden ini. Dan dia datang dengan peluang yang sangat-sangat besar. Redox signaling yang pertama dan satu-satunya di dunia. Seperti mana yang saya katakan tadi, ini adalah penemuan sains yang paling penting zaman ini. Teknologi dia sangat advance 10 ke 15 tahun di hadapan. Lebih 2 dekad sains mengatakan ia adalah mustahil dilakukan. Sebelum Asia redox molecule ini dihasilkan dan distabilkan, berpuluh tahun sebelum itu saintis dah buat kajian dah tentang redox molecule ini. Berpuluh buku dah ditulis dan banyak kajian sains telah dilakukan dan mereka memang sepakat mengatakan molekul redox ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Molekul redox ini sangat penting untuk kesihatan manusia. Tetapi saintis tersebut tidak berjaya menghasilkan molekul tersebut.
Sebab itu mereka mengatakan adalah mustahil untuk mana-mana kumpulan saintis ataupun mana-mana individu untuk menghasilkan teknologi yang hebat ini. Okey, dan sebelum saya teruskan sesi pada malam ini, suka saya ingatkan kepada anda bahawa Asia Redox Molecule ini dia bukan makanan tambahan yang pernah kita dengar sebelum ni. Saya yakin anda pernah dengar macam-macam sesi pencerahan tentang produk kesihatan yang diperbuat daripada makanan, tumbuh-tumbuhan, antioksidan dan sebagainya. Terlalu banyak dekat luar sana. Tetapi Asia Redox ini bukanlah salah satu daripada perkara yang saya sebutkan tadi. Ia adalah new category of science. Dia bukan makanan tambahan, bukan vitamin, bukan mineral, bukan antioksidan, bukan jus eksotik, bukan minyak pati ataupun minyak CBD. Tetapi kepentingannya melebihi nutrisi dan segala kandungannya. Dan Asia Redox ini impak dia terhadap kesihatan kita terlalu dalam sehingga tidak boleh ditandingi oleh mana-mana makanan tambahan. Dan bagi kebanyakan orang, Asia Redox ini adalah penyelamat ataupun jambatan kepada masalah kesihatan mereka. Sekejap lagi anda akan faham apa saya maksudkan dengan penyelamat ni bila seorang individu ni akan berkongsi tentang kisah beliau yang sangat menarik pada bahagian yang kedua. Sebentar saja lagi. Okey. Dan dua perkataan redox biochemistry dan juga redox pengisyaratan adalah dua perkataan yang sangat asing bagi kita. Saya sendiri tak pernah dengar perkataan redox ini sebelum ini. 4 bulan yang lalu perkataan redox ni adalah asing bagi saya, tetapi hakikatnya okey, ia adalah area sains yang sedang berkembang pesat di seluruh dunia. Lebih 1,200 buah buku telah ditulis berkenaan dengan redox, lebih 18,000 kajian telah diterbitkan dan setiap tahun persidangan antarabangsa diadakan di seluruh dunia di mana persidangan ini menarik minat ramai saintis hebat datang, pakar-pakar fizik, sains mereka datang dan bincang secara mendalam tentang redox signaling molecule. Dan kerajaan Amerika mengeluarkan jutaan US dollar dalam bentuk grant kepada universiti-universiti di sana supaya mereka teruskan kajian terhadap molekul redox ini. Dalam tahun 2016, sebuah website terkemuka dunia, Huffington Post, telah mengeluarkan satu artikel yang berbunyi, okay, ada 5 teknologi baru di dalam dunia sains yang akan mengubah cara hidup manusia dalam masa yang terdekat. Salah satu daripada teknologi tersebut adalah redox signaling technology. Anda boleh Google sekarang ni tentang informasi yang saya bagi tahu. Makna dia, dunia sains mengiktiraf kewujudan redox signaling technology ini. Apa yang saya sudah sampaikan tadi dan apa yang bakal saya sampaikan berkenaan dengan redox signaling technology ini semuanya berasaskan fakta, semuanya berasaskan research and development, semuanya ada paper science yang telah dipublishkan di dalam kebanyakan top medical journal. So kalau anda berminat nak tengok tentang kajian sains tersebut, sila hubungi mereka-mereka yang invite anda ke dalam Zoom meeting pada malam ini untuk anda dapat rujukan terhadap bahan-bahan kajian yang telah dilakukan oleh saintis. Dan dunia ekonomi menanti kehadiran redox signaling technology ini. Sebab mereka faham, kalau kita semua faham dan tahu kepentingan redox signaling molekul ini kepada kehidupan kita, sudah semestinya ia akan menghasilkan satu impak, satu ledakan ekonomi yang sangat besar kepada penduduk dunia. Okay? Dengan erti kata lain, isyarat yang dikeluarkan oleh molekul redox itu tadi sangat penting untuk kehidupan harian kita, untuk badan kita berfungsi pada tahap optima, untuk kesihatan, untuk sistem kita berfungsi daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Persoalan dia, apakah itu sel molekul pemberi isyarat ataupun sel signaling molecule? Badan kita mempunyai satu rangkaian sistem komunikasi yang paling kompleks di atas muka bumi ini. Setiap saat sel-sel di dalam badan kita sentiasa berkomunikasi di antara satu sama lain untuk tujuan bertukar-tukar maklumat daripada satu bahagian badan ke bahagian badan yang lain. So maklumat ini berpindah, okay, melalui komunikasi yang sentiasa berlaku di antara sel-sel di dalam tubuh badan. Sangat penting, communication ini sangat penting. Contoh, okay, untuk bagi anda mudah faham. Bila kita makan, okay, kita ambil dinner ataupun kita makan lunch ataupun kita makan apa sahaja. Bila makanan yang kita makan tu masuk ke dalam usus kita, orang yang sihat, okay, pankreas dia akan merembeskan insulin. So soalan yang perlu kita tanya diri kita untuk kita fikirkan bersama-sama, mana pankreas tahu yang makanan sudah masuk di dalam perut? Mana dia tahu?
Semua itu berlaku apabila sel-sel di bahagian usus kita mengeluarkan isyarat dan dia akan trigger sel-sel yang lain untuk dihantar maklumat kepada sel-sel di bahagian pankreas supaya pankreas merembeskan insulin berkadar dengan jumlah makanan yang masuk di dalam tubuh badan kita. Semua itu berlaku disebabkan oleh isyarat komunikasi yang dikeluarkan oleh molekul redox yang ada di dalam tubuh badan kita. Sebarang kerosakan di dalam sistem komunikasi ini boleh menyebabkan kesihatan kita tidak boleh sampai pada tahap yang optimum. Kesihatan kita akan mula terganggu. Dan kalau kita tidak sihat, proses pemulihan akan ambil masa yang agak lama. Ini adalah contoh ataupun perumpamaan untuk bagi anda mudah faham. Kalau kita nampak rumah terbakar, automatik kita akan keluarkan telefon bimbit kita untuk kita hubungi mana-mana balai bomba terdekat supaya mereka boleh menghantar kereta bomba untuk memadamkan kebakaran. Tetapi kalau telefon bimbit kita isyarat dia krik-krik, isyarat dia tak kuat ataupun tidak ada isyarat langsung, maka balai bomba tak boleh nak terima maklumat di manakah tempat kebakaran berlaku. Jadi mereka tak boleh menghantar bantuan dan berkemungkinan besar rumah tadi akan hangus terbakar. Walaupun balai bomba sangat canggih, sangat besar, ada banyak kereta bomba, ada banyak ahli bomba di balai bomba, tapi disebabkan communication breakdown, mereka tak boleh nak menghantar bantuan. Begitu jugalah yang berlaku di dalam tubuh badan kita. Jika sel-sel di dalam badan kita tidak lagi boleh mengeluarkan isyarat, mereka tidak boleh berkomunikasi dengan cara yang efektif, segala usaha lain yang kita lakukan untuk improvekan kita punya kesihatan ataupun untuk menjaga kesihatan kita pada tahap optimal tidak lagi memberi makna. Kita ambillah vitamin paling mahal pun, kita ambillah antioksidan yang paling tinggi pun, ORAC value dia, semua itu sudah tidak ada makna sebab badan kita tak tahu kat mana nak hantar segala material-material yang saya sebutkan tadi. Dengan penemuan teknologi redox ini, Sia Redox adalah satu-satunya produk yang ada di pasaran sekarang yang membolehkan kita tambah semula molekul-molekul redox yang sudah berkurangan di dalam badan kita untuk tujuan kita menguatkan semula ataupun kasih kita punya sistem komunikasi berinteraksi pada tahap yang lebih efektif. Dan badan manusia, asas kesihatan badan kita adalah kesihatan sel. Kalau kita nak otak yang sihat, jantung sihat, mata sihat, darah sihat, semua sel-sel di bahagian yang saya sebutkan tadi mestilah sihat. Malah badan kita diperbuat daripada 75 trilion sel. So banyak sel dia menghasilkan tisu, gabungan banyak tisu menghasilkan organ, gabungan banyak organ membentuk sistem dan akhirnya membentuk organisma seperti manusia. Asas kesihatan manusia adalah komunikasi yang efektif di antara sel-sel di dalam tubuh badan. So cuba kita bayangkan setiap sel di dalam badan kita seperti sebuah beg air garam di mana di dalam beg air garam ini mengandungi aktiviti yang sangat sibuk. So saintis dah buat kajian dan mereka mendapati di dalam setiap tiny cell ini ada satu loji jana kuasa yang kita panggil mitokondria yang tugas dia menghasilkan tenaga yang kita panggil tenaga ATP. Dulu masa sekolah-sekolah dulu kita ada belajar tentang mitokondria ni. So tugas utama dia menghasilkan tenaga ATP. Tapi dalam masa yang sama dia ada byproduct yang lain. Salah satu byproduct dia adalah very tiny molecule yang dikenali oleh saintis sebagai molecule redox. Setiap saat loji jana kuasa mitokondria ini sentiasa menghasilkan molecule redox ni. Semasa saya tengah bagi sesi presentasi ini, saya punya mitokondria produce molecule redox ini. Semasa anda dengar sesi presentasi ini, anda punya sel menghasilkan molecule redox ini. Setiap saat ia sentiasa dihasilkan untuk tujuan komunikasi. So apa molecule redox ini buat? Dia kumpulkan segala maklumat yang berlaku di dalam sel tersebut dan dipancarkan keluar melalui isyarat yang dikeluarkan oleh molekul itu untuk tujuan bertukar-tukar maklumat dengan bahagian-bahagian badan yang lain. Ini sangat penting. Setiap saat badan kita boleh menghasilkan molekul redox ini secara semula jadi. Apa jadi kalau mitokondria ini berhenti menghasilkan molekul redox? Maknanya, jika badan kita berhenti menghasilkan molekul redox ini, badan kita punya sistem komunikasi akan shut down. The whole system akan shut down. Dalam masa beberapa minit saja kita semua akan meninggal dunia. Itulah kepentingan molekul redox ini kepada kesihatan dan kehidupan kita. Dan badan kita boleh menghasilkan molekul redox ini secara semula jadi. Maafkan saya.
Tetapi bila kita meningkat usia disebabkan oleh tekanan kehidupan, tekanan keuangan, sekarang lagi lah orang tertekan sebab tak boleh bebas bergerak, okey. Dan environment kita yang semakin lama semakin tercemar, kebolehan badan kita untuk menghasilkan molekul redox ini semakin lama semakin berkurangan. Kilang molekul ataupun kilang mitokondria tadi, dia punya production capacity akan drop by 50% apabila kita masuk umur 50. Dan bila lagi meningkat usia, lagi rendah dia punya production capacity. Dan bila ini berlaku, komunikasi di antara sel-sel di dalam badan kita semakin lama semakin berkurangan dan ini menyebabkan sel-sel tidak lagi boleh melakukan kerja pada tahap yang optimum. Dan kita mulalah akan rasa kesan-kesan penuaan bila perkara ini berlaku. Dengan penemuan Asia redox molekul ini, dia seperti memberi satu harapan baru kepada manusia di dalam dunia kesihatan. Okay? Cuba bayangkan, saintis berpuluh-puluh tahun mengatakan ini adalah mustahil untuk dilakukan sebab mereka tahu sifat molekul ini yang terlalu reaktif, terlalu pantas. Kalau anda nak tahu macam mana sifat molekul redox ini, cuba ambil dua batu yang keras, anda geselkan, okay? Maka akan berlaku percikan api. So percikan api itulah sifat molekul redox ini. So adalah mustahil untuk kita tangkap percikan api itu dan kita simpan di dalam botol dan kekalkan ia dalam bentuk percikan dalam satu jangka masa yang lama. Mustahil. Sebab itulah saintis sepakat mengatakan adalah mustahil untuk mana-mana individu untuk menghasilkan dan menstabilkan molekul redox ini di luar badan manusia. Tetapi setelah kerja keras hampir 2 dekad dan setelah jutaan US dollar dilaburkan dan beberapa paten telah didaftarkan, saintis di Asia telah berjaya melakukan sesuatu yang dunia katakan mustahil. Mereka bukan sahaja berjaya menghasilkan molekul ini, tetapi mereka telah berjaya menstabilkan molekul-molekul ini, sifat dia, keseimbangan dia, karakter dia sama, identical dengan molekul redox yang badan kita boleh hasilkan secara semula jadi. Memperkenalkan kepada anda semua molekul pemberi isyarat redox yang pertama dan satu-satunya di dunia. Ini adalah kilang pembuatan Asia redox molekul di Utah, Amerika. Kilang ini mempunyai kemudahan pengeluaran bertaraf dunia. Ia berdaftar dengan FDA dan juga NSF. Produk ini disahkan halal dan juga certified kosher. Dan yang paling penting, langkah bagaimana menghasil dan menstabilkan molekul redox ini telah dipatenkan dan rahsia bagaimana menghasilkan dan menstabilkan molekul ini telah disimpan rapi oleh Asia Global. Tidak ada mana-mana individu ataupun mana-mana syarikat berjaya menghasilkan teknologi ini setakat hari ini. So ini ada 3 langkah yang telah dipatenkan tadi. Kita bukan nak masuk kelas sains pada malam ini, tetapi penting untuk saya terangkan sedikit apakah 3 langkah tersebut supaya anda faham. Okay? Terutama sekali kita nak tahu apakah ingredient ataupun kandungan utama yang ada di dalam botol biru ini. Kalau kita beli apa-apa suplemen automatik, kita akan tengok dekat belakang botol dia punya label, kita nak tengok apakah kandungan dia. Dan yang menakjubkan di dalam botol biru ini, okay, kandungannya hanya ada 2, okay, iaitu air yang telah dibersihkan dicampurkan dengan garam sodium. 2 sahaja. Saya tak salah sebut, okay, dan saya tak salah tengok, hanya ada 2 ingredient di dalam botol biru ini. Tetapi 2 kandungan ini telah melalui satu proses yang sangat rumit, mengambil masa 3 hari, di mana yang langkah pertama air dan garam sodium ini dicampurkan dan kemudian masuk pula langkah yang kedua, campuran ini diurai menjadi atom-atom yang bebas dan seterusnya atom-atom bebas tadi distruktur semula menjadi molekul-molekul redox yang stabil dan di dalam dan kemudiannya dibotolkan di dalam botol yang berwarna biru itu. So ramai orang tanya saya, adakah apa yang ada di dalam botol biru ni air garam? Jawapan dia sama sekali tidak. Yang ada di dalam botol biru ini adalah molekul redox signaling molecule yang 100% identical, sama seperti molekul redox yang dijumpai ataupun yang boleh dihasilkan oleh tubuh badan kita. Sangat selamat untuk diminum, untuk digunakan walaupun dalam kuantiti yang berlebihan. Dan daripada situ saintis ambil masa lagi 5 tahun untuk develop gel Renew 28. Okay? Gel Renew 28 ini teknologi yang sama, molekul redox yang sama tetapi dengan kepekatan ataupun konsentrasi yang lebih tinggi dengan cara penggunaan yang berbeza. Di mana Asia redox molekul dalam botol yang berwarna biru membantu menjaga kesihatan kita pada tahap selular daripada dalam keluar, manakala gel Renew 28 dalam tube yang berwarna putih ini membantu menjaga kesihatan kita pada tahap selular juga, tetapi aplikasi dia daripada luar ke dalam.
Dan Asia adalah satu-satunya syarikat yang mempunyai teknologi hebat ini. Teknologi ini telah dipatenkan dan telah disahkan oleh Bioagility Laboratories, sebuah makmal pihak ketiga yang mempunyai kredensi yang sangat tinggi. Dekat Amerika, 6 daripada 10 pharmaceutical company yang terbesar di sana pilih Bioagility Labs untuk mereka hantar produk-produk mereka untuk diuji kaji. Dan Bioagility Labs sudah sahkan di dalam botol yang berwarna biru ini. Kalau anda tengok dekat belakang label ni ada chop moho dia. Dia dah chop, okey. Di dalam botol biru ini mengandungi 100% molekul redox yang tulen dan ianya 100% selamat digunakan dan tidak mengandungi toksik. Sangat selamat. Dan selain daripada itu, kajian pihak ketiga yang dilakukan oleh Torrey Laboratories telah mendapati bahawa Asia Redox telah berjaya secara saintifik terbukti mengaktifkan 5 laluan genetik sehingga 31%. Yang pertama, dia telah terbukti secara saintifik berjaya meningkatkan sistem imunisasi badan. Dalam keadaan COVID-19 yang semakin lama semakin meruncing, kita pun tak tahu bila COVID-19 ini akan berakhir. Perkara pertama yang kita ingin lakukan sekarang ini adalah pastikan yang sistem pertahanan badan kita, imun sistem badan kita dan juga family kita bertambah dalam keadaan yang runcing ini. So sudah terbukti secara saintifik, okey. Asia Redox Molecule telah berjaya mengaktifkan sistem imunisasi sebanyak 31%. Yang kedua, dia meningkatkan tindak balas pemulihan and then dia improve kita punya sistem kardiovaskular, meningkatkan sistem penghadaman dan juga menseimbangkan hormon-hormon yang tidak stabil di dalam badan kita. Itu untuk kesihatan. Selain daripada itu, Asia Redox Molecule telah mendapat banyak pengiktirafan daripada ahli sukan, baik pada ahli sukan yang biasa-biasa sehinggalah ahli sukan yang bertaraf Olimpik. Mereka mengatakan sejak menggunakan Asia Redox Molecule terdapat kemajuan di dalam mereka punya ketahanan dan proses pemulihan mereka mengambil masa yang jauh lebih cepat berbanding sebelum menggunakan Asia Redox. Daripada Olympic gold medal swimmer, Ironman world champion, triathlete, professional golfers dan juga taekwondo Olympian, rata-rata di antara mereka telah berkongsi dengan kita. Ramai yang telah pecahkan rekod peribadi dan tidak kurang telah pecahkan rekod dunia setelah mereka gunakan Asia Redox teknologi ini. Anda boleh verify segala informasi yang saya sebutkan tadi sebab semuanya telah didokumentasikan di dalam website-website yang kita sediakan untuk rujukan anda semua. Saintis di Asia berminat nak tahu apakah mekanisme yang menyebabkan improvement di kalangan ahli sukan ini. So dengan bantuan sebuah universiti, mereka melakukan kajian terhadap tikus selama 7 hari. Dan mereka dapati tikus yang minum Asia Redox boleh berlari 29% lebih jauh berbanding dengan tikus yang tidak menggunakan Asia Redox. Setelah mereka dalami, mereka kaji lagi, mereka dapati rupa-rupanya molekul redox ini telah membantu tikus yang minum redox tadi meningkatkan metabolisme di dalam badan mereka dan seterusnya membantu tikus tadi membakar lemak-lemak berlebihan menjadi tenaga. Itu menerangkan kenapa tikus yang minum Asia Redox boleh lari 29% lebih jauh sebab mereka ada additional energy. Sebab tu je. Bukan sebab mereka tiba-tiba termotivasi ataupun bukan apa. Sebab mereka ada additional energy. So selama 4 bulan di dalam Asia, ramai kawan-kawan saya yang aktif bersukan, baik suka berenang, suka daki gunung, naik basikal, suka bersukan, berlari dan sebagainya. Hampir keseluruhan daripada mereka telah melaporkan peningkatan di dalam mereka punya tenaga dan proses pemulihan mereka selepas bersukan mengambil masa yang sangat cepat berbanding biasa. Okey. Seterusnya, Gel Renew 28. Bagi anda yang pentingkan kecantikan, okey, nak nampak muda, nak kurangkan garisan-garisan kedutan, nak memperlahankan proses penuaan, kena pay attention kepada Gel Renew 28 ini. Okay, new teknologi di dalam dunia kecantikan. Ada 5 fungsi utama dia, kebaikan utama dia. Yang pertama, memperlahankan proses penuaan. Berapa ramai dekat sini kalau boleh, biar usia saja meningkat tapi muka biarlah stay the same. 5 tahun daripada sekarang, 10 tahun daripada sekarang, kita tak nak nampak tua. Kalau berubah pun berubah sikit. Berapa ramai yang daripada anda yang nak macam tu? Cuba komen dekat ruangan komen di bawah. Kita ada 271 orang yang sedang live streaming sekarang ni. Okay, ini adalah faedah yang pertama, Gel Renew 28 membantu memperlahankan proses penuaan. Terbukti secara kajian klinikal selama 4 minggu, mereka-mereka
yang menggunakan ataupun sapukan gel Renew 28 ini 2 ke 3 kali sehari pada bahagian-bahagian yang mereka nak improve tersebut. Saintis telah mendapati 16% sel-sel di bahagian yang disapukan tersebut telah diperbaharui. Berlaku garisan-garisan kedutan berkurangan sebanyak 23% dan kulit mereka lebih lembut dan lebih anjal melebihi 20%. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus untuk selesaikan mereka-mereka yang ada masalah kulit seperti jerawat dan juga jeragat. Yang ketiga, melegakan kesakitan disebabkan oleh kecederaan, luka disebabkan oleh pembedahan dan sebagainya. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat banyak testimoni telah dikongsikan selama 4 bulan ini. Dan seterusnya, sangat efektif untuk melegakan ketidakselesaan pada bahagian-bahagian joint. Sendi-sendi seperti lutut, siku, bahu, pinggang dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang sangat menakjubkan. Selama 4 bulan saya di Asia, ke mana sahaja saya pergi, saya bawa gel Renew 28 ini. Saya jumpa sahaja kawan-kawan saya yang ada masalah yang saya sebutkan tadi, saya suruh mereka cuba sapukan 3 kali dalam masa 5 minit. Okey. 90%. Maknanya kalau saya bagi cuba dekat 10 orang, 9 orang melaporkan pengurangan kesakitan dalam masa 5 ke 10 minit. Ini adalah satu pengalaman yang sangat mengagumkan, sangat mengujakan saya sendiri. Too good to be true. Dan saya yakin anda ada rasa ada rasa ragu-ragu bila saya ceritakan tentang testimoni ini. The best way untuk find out tentang apa yang saya kata adalah cuba sendiri. Okay? Dan yang kelima, bagus untuk masalah kesihatan umum. Ini adalah produk penjagaan kulit redox yang kita panggil Renew Advance. So malam ni kita tak nak cerita tentang skincare dan sekarang kita nak dengar apa kata pakar kesihatan dan juga pakar perubatan berkenaan dengan penemuan molekul pemberi isyarat redox. Dengarkan video pendek 2 minit ini. Inside every cell in your body, you're constantly producing negative and positive molecules called oxidants and reductants. And the contraction of that name is redox. Redox signaling at its simplest form is communication. It is how those trillions of cells know what to do. It is how those trillions of cells do the right thing every moment for us. But it is also how those trillions of cells lose their capability. And so if you don't have a communication messenger, redox, then your cells cannot communicate and tell each other what they need to be doing together. They're critical. We wouldn't live minutes without these molecules being produced. Every cell in our body needs these molecules for communication purposes. The more balanced they are, the healthier we are. Think about your cell phone. It's a wonderful, wonderful apparatus. It can get you to a restaurant. You don't know where it is, but it can get you there. It can get you the weather report, the sports scores, talk to your friend halfway across the country. All these amazing things with 4 bars of signal. What happens when there's only 1 bar? You may not even be able to talk to your friend. That wonderful apparatus is not fulfilling its purpose. And likewise, with a reduction or a deficit in these molecules, our cells will not be functioning in an optimal way. Okey, itu adalah kata pakar-pakar perubatan dan juga pakar kesihatan berkenaan dengan penemuan redox signaling technology ataupun redox signaling molecule. Dan seperti mana yang saya katakan di awal-awal sesi presentasi tadi, kita sudah masuk bahagian kedua, bahagian yang ditunggu-tunggu, dan malam ini kita ada seorang individu yang sangat rapat dengan saya dan malah beliau adalah antara orang yang pertama yang saya kongsikan teknologi ini bila saya mula diperkenalkan. Dan malam ini kita nak dengar sendiri kisah beliau sebab saya rapat dengan dia. Saya tahu apa masalah dia. Okey, dia ada masalah resdung ataupun sinus yang sangat teruk. Bila saya cakap teruk tu sangat teruk. Kalau dia kena saja serangan sinus ni, saya hantar WhatsApp, saya telefon dia 3 hari takkan berjawab. Okey, sangat teruk, dan malam ini kita nak dengar sendiri okey bagaimanakah ASEA redox molecule ini telah membantu untuk meningkatkan kesihatan beliau dari segi pernafasan dan juga resdung beliau. Kita nak jemput seorang anak muda yang sangat berjaya, okey, bekas seorang pensyarah,
Encik Hazrul Nizam untuk berkongsi dengan kita semua tentang pengalaman beliau menggunakan redox teknologi ini. Silakan Hazrul. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Zaimi dan saya ucap terima kasih kepada Mr. Gan sebab bagi saya peluang pada malam ini untuk berkongsi tentang kisah testimoni saya. Jadi seperti yang diceritakan oleh Encik Zaimi, saya mengalami masalah sinus yang agak teruk. Actually memang teruk, 7 tahun yang lepas. Jadi masalah saya bila saya ada masalah yang tak boleh. Kalau saya bau sabun, saya tak boleh bau sabun serbuk, saya tak boleh bau sabun basuh baju, saya tak boleh bau. Kalau saya bau, immediately saya akan terkena sinus. Kemudian saya kena jaga makan saya tak boleh makan benda yang seperti ikan masin, saya tak boleh makan belacan, saya tak boleh makan seafood. Dan kalau sejuk saya tak boleh, kalau panas saya tak boleh. Jadi immediately kalau perkara-perkara tersebut berlaku, jadi saya akan start, hidung saya akan start berair. Dan teruknya masalah sinus hari ini, bila saya terkena sinus, saya akan bersin banyak kali, berbelas-belas kali. Jadi bila saya terkena sinus tersebut, dah terlalu kerap sangat terkena sinus, sehingga kan bersin saya tu jadi joke dekat anak-anak saya. Jadi bila saya bersin banyak kali, anak-anak saya ni kira pula berapa banyak saya punya bersin tu. Jadi saya tahulah memang setiap kali saya kena sinus, bersin saya tu sangat-sangat lama. Dan bila saya bersin tu, dia berterusan. Jadi menyebabkan saya berpeluh-peluh dan kadar denyutan jantung saya pun agak laju. Jadi selain daripada itu, bila saya kena sinus, saya akan jadi sangat stres, saya cepat marah. Jadi orang yang tak ada kaitan pun jadi saya pun marah juga. Okey, disebabkan masalah sinus saya ini yang saya tak boleh nak kawal. Jadi saya dah cuba macam-macam. Saya dah cuba ubat tradisional, saya dah jumpa doktor, saya dah jumpa doktor pakar. Jadi cuma saya tak buat pembedahan saja. Sebab apa? Saya takut. Dan setiap solution yang saya dah cuba sebelum ni, saya dah makan macam-macam suplemen, still tak memberikan penyelesaian kepada saya. Jadi sehingga pada satu hari waktu tu bulan 10 tahun lepas, Encik Zaimi telefon saya, dia cakap dia jumpa satu cara macam mana boleh settlekan masalah saya. Jadi waktu tu saya pun pergi jumpa beliau. Jadi masa saya jumpa beliau tu, dia bagi saya sampel satu air dalam botol biru. Saya tak tahu air apa, tapi waktu dia tuangkan air tersebut, saya nampak air tu jernih lah seperti air biasa. Dan saya pun minum. Kemudian dia bagi saya sampel gel Renew 28 untuk saya buat balik. Nak dijadikan cerita, pada hari tersebut, saya mengalami masalah sinus disebabkan saya makan ikan masin. Okey. Jadi malam tu memang saya bersin non-stop, okey, hidung saya tak berhenti berair. Jadi memang sangat-sangat sakit. Tapi sebelum ini, untuk mengatasi masalah saya tu, doktor memang bekalkan saya dengan nasal spray dan spray tu adalah steroid spray. Jadi kalau saya terkena sinus, saya memang akan spray hidung saya dan kemudian saya tidur. So bila saya tidur, saya kena tidur lama. Jadi betul apa yang Cik Zaimi katakan tadi, memang kalau saya kena sinus memang susah. Saya tak attend meeting, saya tak jawab call, saya tak reply SMS. Jadi itu masalah saya. Kemudian bila saya terkena sinus pada hari tersebut, saya sapu gel Renew 28 dekat muka, okay, dan saya sapu sebahagian yang lebih tu dekat hidung saya dan di bahagian dalam hidung saya. Dan apa yang jadi, bila saya bangun besok pagi, saya sedar hidung saya lega. Hidung saya tak berair, hidung saya lapang, saya boleh bernafas macam biasa. Sebelum ni, bila saya spray, steroid spray, saya boleh bernafas macam biasa, hidung saya lega, tapi hidung saya dia berdenyut-denyut, okey, sakit sampai ke tengah hari. Jadi itu masalah saya bila saya amalkan steroid spray ni. Tetapi selepas saya menggunakan Renew 28, bila saya sapu, hidung saya lega. Saya pun macam pelik. Jadi saya fikir macam, betul ke ni? Kebetulan ke? Dan saya pun telefon Cik Zaimi, cerita dekat dia. Jadi dia cakap, mungkin juga, okey, apa yang kita jumpa sekarang ni boleh selesaikan masalah saya. Tapi saya masih lagi skeptikal, 50-50, betul ke tidak, okey, saya masih ragu-ragu. Kemudian saya pun order produk. Nak dijadikan cerita lagi, pada hari ketiga, okey, saya dapat produk tersebut, saya kena lagi sinus disebabkan saya makan ketam. Jadi bila saya makan ketam, immediately saya terus kena. Mata saya gatal, telinga saya dekat dalam tu rasa macam ada benda bergerak-gerak dan saya akan bersin non-stop. Jadi malam tu apa saya buat? Saya minum 60 ml Asia Redox
dan saya sapu gel Renew 28 di keseluruhan muka saya dan saya lebihkan di bahagian hidung dan di dalam lubang hidung saya. Dan besok pagi itu, apa yang saya dapati, bila saya bangun pagi, hidung saya lega seperti hari pertama yang Cik Zami bagi saya sampling. Jadi saya macam terkejut. Saya cakap, ya betul ni. Saya macam tak sangka benda tu boleh jadi macam tu. So apa yang saya buat, saya teruskan guna 60 ml pagi saya minum Asia Redox dan 60 ml sebelum tidur. Setiap malam saya sapu gel Renew 28. Okay. Dan pada hari keempat, seingat saya, selepas saya menggunakan Asia Redox, saya mengalami sedikit healing crisis, iaitu di bahagian dahi saya tumbuh jerawat yang agak banyak dan besar dan menyakitkan. Dan apa yang saya buat, memang setiap malam saya sapu gel Renew 28, tetapi bila jerawat tu timbul, saya ambil gel Renew 28 dan saya sapu di bahagian-bahagian jerawat tersebut. Okey, dan apa yang saya alami selepas 2 hari jerawat tersebut surut. Okey, disebabkan saya amalkan gel Renew 28 setiap malam, kesan-kesan jerawat yang hitam itu pun hilang. Okey, dan lebih mengejutkan saya lagi, pada minggu ke-15 apabila saya konsisten menggunakan Redox ni, siang, saya guna malam, saya sapu gel Renew 28, saya dapati pada minggu ke-15 saya punya masalah sinus yang saya dah tanggung 7 tahun ni hilang macam tu je. Macam mana saya tahu? Sebab hari tersebut kebetulan saya teringin sangat nak makan nasi kerabu. Sebab nasi kerabu saya tak boleh makan, dia ada budu. Jadi kalau saya makan dia sebelum ni memang kena. So saya pun makan. Bila saya makan, saya sengaja makan sebab saya nak test. So bila saya makan, saya tak sinus. Dan apa saya buat, tengah hari tu saya beli ketam, saya beli sotong dan saya suruh wife saya masak. Pun tak kena juga. Saya pun tunggu sampai petang. Apa saya tak sinus ni kan? Dan saya pun telefon Cik Zaimi, cerita dengan dia dengan penuh excited. Saya cakap, saya punya masalah dah selesai. Jadi dialah orang yang selama ni menanggung. Okay, menanggung bila saya ceritakan tentang masalah sinus saya. Memang setiap masa saya mencari solution. Jadi betul bila saya ikuti sesi-sesi video dan perkongsian daripada pakar-pakar yang ada di dalam Asia ni, yang dah lama di dalam Asia, contoh seperti Dr. Dick Walker, Dr. David Silverman, dia orang katakan, betul dia orang cakap, untuk kita dapat kesan yang ketara terhadap masalah yang kita alami, kita kena konsisten guna, paling kurang 3 ke 4 bulan. Jadi pada minggu ke-15, Alhamdulillah memang masalah saya cure sekarang dah 20 minggu. Alhamdulillah, start pada hari tersebut, pada minggu ke-15, saya tak ada apa-apa. Saya dah boleh minum kopi, saya dah boleh bau sabun basuh, saya dah boleh panas pun okey, sejuk pun okey. Kalau tak, bila masuk kereta pun time panas, tiba-tiba aircon sejuk, mesti kena. So Alhamdulillah, simptom tu semua tak ada. Saya nak ucap terima kasih kepada Encik Zaimi sebab memperkenalkan saya kepada Asia Redox ni. Alhamdulillah, dengan izin Allah, masalah saya yang saya dah tanggung 7 tahun ni selesai. Saya tak marah-marah dah. Okay? Bersin pun bersin normal macam orang biasa. tak adalah bersin non-stop. Jadi itu perkongsian saya. Saya nak sarankan bagi... Ya bang. Kita ada 300 orang sekarang ni yang live streaming daripada seluruh Malaysia, termasuk Indonesia, Singapura dan sebagainya. Okey, diorang ni dah dengar cerita kau panjang lebar tentang bagaimana redox signaling ini improve kau punya masalah resdung ataupun sinus. So sekarang ni mungkin mereka nak tahu kenapa kau ni bersungguh-sungguh sangat nak buat bisnes ini secara profesional. Padahal engkau adalah seorang pensyarah dan engkau on the way untuk completekan kau punya PhD. Tetapi kenapa bersungguh-sungguh nak buat perniagaan Asia ini ataupun teknologi redox ni secara full time? Kenapa? Okey. Apa yang saya dapat dekat Asia ni, pada awal dia, saya memang sangat teruja kepada produk ni. Pada hari pertama saya gunakan produk, dalam tempoh 24 jam dia beri kesan dekat saya. Jadi bila kali kedua saya menggunakan Redox seperti yang saya ceritakan tadi, dia bagi kesan yang positif dekat saya dan daripada situ saya nampak kalau Redox ni boleh selesaikan ni pada hari ketiga saya guna Redox. Waktu tu saya dah start fikir, saya cakap kalau Redox ni boleh selesaikan masalah saya yang dah lama saya tanggung ni. Jadi waktu tu saya bayangkan berapa ramai orang yang sakit dekat luar sana. Rakyat Malaysia saja ada 32 juta, tak termasuk family-family lagi. At least ada seorang yang sakit. Dalam family saya, family kecil saya ni pun bukan seorang. Malah separuh daripada mereka ni memang ada masalah kesihatan. Jadi saya nampak dengan solution dan teknologi yang ada dekat Asia ni yang saya pun tak pernah tahu sebelum ni, dan Alhamdulillah teknologi tersebut ada dekat Malaysia dan saya nampak peluang perniagaan di Asia ni bukan saja dekat Malaysia, dia boleh bagi seluruh dunia. So itu yang saya nampak.
Okey Rol, terima kasih atas penjelasan yang sangat panjang lebar. Terima kasih sekali masa yang keluangkan pada malam ini. Kita pun sudah terlebih masa sebenarnya, tapi saya rasa ramai orang teruja dengan pengusian Hazrul tadi. So terima kasih sekali lagi. Dan sekarang saya ingin sambung saya punya sesi presentasi di bahagian yang terakhir, itu apakah peluang yang datang bersama-sama dengan penemuan yang hebat ini. Okey. Dan sekejap. Okey, bila kita bercerita tentang peluang, okey, ini bukan sebarang peluang. Saya tahu dekat luar sekarang ni ada banyak peluang. Tetapi peluang yang datang bersama-sama dengan teknologi ini tidak selalu datang, dan berkemungkinan inilah sekali peluang sebesar Asia ini datang di dalam kehidupan kita. So kita kena pay attention. Kita ada pilihan, sama ada kita ingin berada di hujung gelombang terakhir seperti biasa ataupun bermula di hadapan sesuatu yang akan jadi besar. 40 tahun yang dahulu dunia bercerita tentang antioksidan, vitamin, mineral, jus eksotik, tetapi 30 ke 40 tahun yang akan datang dunia akan bercerita tentang redox. Satu-satunya syarikat di atas muka bumi ini yang ada teknologi ini adalah Asia Global. Ini adalah teknologi yang memberi impak yang sangat besar kepada kehidupan manusia. Ia telah disahkan oleh pihak ketiga. Teknologi ini telah dipatenkan. Semua orang perlukan teknologi ini, tetapi tak ramai yang tahu kepentingan dia dan tak ramai yang tahu kewujudan teknologi ini. Dan dia datang dengan peluang yang sangat besar. Sedikit sejarah penubuhan Asia. Semuanya bermula tahun 2009 apabila kita punya founder Verdis Norton dan juga anak beliau Taylor Norton diperkenalkan dengan sebuah syarikat bioteknologi, di mana syarikat bioteknologi tersebut boleh menghasilkan satu molekul yang sangat unik, okey, yang mempunyai banyak sangat kebaikan, dan mereka dah belanja puluhan juta US dollar untuk kaji molekul tersebut. Dan mereka ada masalah pada masa tersebut, iaitu yang pertama, mereka tak boleh nak stabilize the molecule. Kalau nak dapat khasiat dia, kena minum immediately. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka ada masalah keuangan. Verdis Norton yang merupakan seorang ahli perniagaan yang sangat berjaya, dia nampak peluang yang sangat besar. Okay, apa dia buat? Dia buat keputusan, dia beli syarikat tersebut. Okay, dan dia panggil saintis-saintis hebat, dia kumpulkan ahli-ahli fizik, ahli kimia, mula bentuk satu pasukan yang kuat untuk tujuan yang sangat jelas. Mereka nak stabilkan molekul-molekul tadi, dan bila mereka berjaya stabilkan, seperti mana yang anda tengok video tadi, mereka nak jual saja kepada mana syarikat pharmaceutical. So dalam masa kurang setahun, kalau tak salah saya, mereka telah berjaya menstabilkan molekul tersebut dan bagi cuba kepada 40 golongan yang pertama yang ada masalah kesihatan. Dan dalam masa kurang 4 bulan, tahap kesihatan 40 orang yang pertama tadi nampak tunjuk kemajuan yang sangat memberansangkan. Dan maafkan saya, okay, dan mereka sangat teruja dan mereka mula berkongsi dengan kawan-kawan mereka yang lain. Daripada 40 orang berkembang jadi 80, kemudian jadi 120 orang dan akhirnya kepada 135 orang. Berita kejayaan Verdis Norton ini telah dihidu oleh syarikat pharmaceutical. So mereka tawar kepada Verdis Norton untuk beli formula ini dengan satu jumlah yang sangat besar. Saya dipahamkan ratusan juta US dollar, tapi dengan syarat dia dua. Bila mereka dah beli formula ini, 135 orang ataupun sesiapa sahaja termasuk Verdis Norton tak boleh lagi dapat akses kepada produk yang hebat ini. Sebab syarikat pharmaceutical itu ada perancangan mereka sendiri terhadap apa yang mereka nak buat. So, Verdis Norton terpaksa buat pilihan. Maafkan saya, mungkin ada sedikit gangguan di situ. Verdis Norton terpaksa buat pilihan. Sama ada nombor satu, nak kaut untung besar. Yang kedua, nak jaga kepentingan 135 orang. So, kalau kita buat apa? Kalau kita berada di tempat Verdis Norton, apa akan kita lakukan? Kebanyakan CEO akan senang dan mudah untuk ambil kaut untung besar dalam jangka masa pendek. Betul tak? Tetapi Verdis Norton buat keputusan yang sebaliknya. Okay? Dia tolak untung besar jangka masa pendek dan fokus untuk bantu lebih ramai orang dalam jangka masa panjang. Okey? Dan sebab apa? Sebab beliau tahu di tangan beliau pada masa tersebut ada satu teknologi yang besar, teknologi yang hebat yang mampu bantu lebih ramai manusia di masa hadapan. So itu adalah fokus beliau. Dan mereka pun berbincang macam mana cara nak bagi tahu orang seluruh dunia tentang kewujudan teknologi yang hebat ni. So akhirnya seperti video yang anda tengok tadi,
mereka buat keputusan untuk menggunakan network marketing sebagai vehicle untuk bagi tahu orang tentang kewujudan teknologi ini. Network marketing adalah satu industri yang sangat besar dan kukuh. Lebih 118 juta manusia terlibat seluruh dunia dalam industri ini, dan di Malaysia sahaja lebih 5 juta rakyat Malaysia terlibat di dalam industri network marketing. Ia lebih besar daripada music industry, lebih besar daripada Hollywood industry dan lebih besar daripada video game industry. Tahun lepas sahaja jualan keseluruhan mencecah 193 bilion US dollar. Dan ini adalah 10 pasaran utama network marketing dunia. Yang pertama China, nombor 2 US, nombor 3 Korea. Negara kita berada dalam tangga yang ke-8, nombor 9. Itulah tangga Malaysia. Sangat besar. Market cap dia di Malaysia sahaja melebihi 20 bilion ringgit Malaysia. So, lagi 5 tahun kerajaan Malaysia unjurkan industri ini akan berkembang menjadi 40 bilion. So kita perlu pay attention. Kalau hari ini kita nak cari jalan bagaimana nak menjana pendapatan tambahan, 5 tahun daripada sekarang market sangat-sangat besar. Salah satu sebab kenapa industri network marketing menjadi pilihan sebab simplicity. Okay, mudah untuk dilakukan, mudah untuk memulakan. Dengan hanya beli produk untuk guna sendiri, okay, kita boleh sudah memulakan perniagaan kita. Kalau kita suka dengan apa yang kita guna, kita mula berkongsi dengan orang sekeliling. Dan dengan hasil perkongsian tersebut, dengan kuasa pemasaran melalui rangkaian manusia, kita boleh move produk yang nilai dia jutaan ringgit Malaysia, bukan sahaja di Malaysia tetapi di luar negara kita Malaysia tanpa kerenah birokrasi. Ini adalah satu-satu perkara yang sangat menarik. Dan peluang yang datang dengan network marketing ni dia tidak pilih bulu, okey? Peluang ini untuk semua orang. Kita tak tengok apakah sijil anda, berapa banyak PhD tu tak penting, berapa kali anda ambil SPM pun tak penting, tetapi yang paling penting ke mana anda ingin pergi. So cuba tanya diri kita, tahun 2021 dah bermula. Dalam skala 0 ke 10, di manakah tahap kesihatan kita? Okey, dalam skala 0 10, di manakah tahap keuangan kita? So kalau kita ada intention untuk improve kedudukan kesihatan dan keuangan kita tahun 2021 daripada kedudukan sekarang dan kalau kita masih lagi belum berjumpa cara untuk melakukan perkara tersebut, mungkin kita boleh leverage peluang yang anda sedang lihat ini. Okey? Sebab industri network marketing sangat fleksibel, dia datang dengan sistem latihan yang sangat sistematik. Ramai orang menggunakan network marketing sebagai sumber pendapatan yang kedua, dan yang paling penting bila anda sudah bermula di dalam industri network marketing terutama di Asia, anda sudah ada perniagaan sendiri tetapi anda tidak bersendirian sebab ramai sangat yang ingin membantu anda untuk berjaya di dalam industri ini. Dan dengan Asia, kita ada peluang untuk berniaga seluruh dunia dengan platform yang hebat ini. Ini adalah timeline penubuhan Asia, ditubuhkan di North America, di Utah, Amerika tahun 2009, tahun 2010 dia masuk Canada, 2012 dia masuk pasaran Europe, tahun-tahun yang seterusnya dia masuk ke pasaran-pasaran ataupun negara-negara yang anda lihat, dan tahun 2020 secara officialnya mereka lancarkan market Malaysia. So saya selalu katakan, okay, kita rakyat Malaysia ni ada 32 juta orang. Dan sekarang ni kita ada 300 orang yang sedang live streaming pada malam ni. Maksimum, saya rasa 300 orang ni maksimum. Dan ramai lagi orang yang tak boleh masuk sekarang ni di luar Zoom meeting ni sebab kita sudah max out kita punya Zoom capacity pada malam ini. Dan as at now, sedang kita bercerita tentang teknologi redox ini di Malaysia, less than 0.01% rakyat Malaysia tahu tentang kewujudan teknologi ini. So kita ni adalah antara orang-orang terpilih. Kita nak tunggu apa lagi? Macam saya cakap awal tadi, kita berada di dalam dunia baru yang menyebabkan kita perlu berubah dari segi tindakan dan pemikiran kita. Dan kita boleh leverage teknologi baru ini untuk kita dapat apa yang kita ingin dapat di dalam kehidupan kita dari segi kesihatan dan juga keuangan. Dan setakat ini kita ada 9 produk yang berada di pasaran dan di Malaysia kita baru ada 3, iaitu Asia Redox Molecule, kita ada skincare set dan juga gel Renew 28. Yang lain masih lagi dalam proses pendaftaran dan kita berada di 33 buah negara. Makna dia apa? Makna dia kalau anda datang di sini pada malam ini pertama kali, anda suka dengan apa yang anda lihat, anda suka dengan apa yang anda dengar, anda pun selepas sesi ini anda buka account di Asia Malaysia. So anda ada kawan dekat Romania, dekat US, dekat Europe ataupun dekat Singapore, Australia, New Zealand, Thailand ataupun Filipina. Apa anda perlu lakukan? Okey, anda hantar link kepada anda punya personal website.
kawan anda akan klik link tersebut dan akan keluarlah video presentasi yang akan terangkan tentang Asia Redox teknologi ini. So kalau mereka suka dengan apa yang mereka lihat, mereka suka dengan apa yang mereka dengar, mereka pun boleh buka akaun di negara-negara yang saya sebutkan tadi dan semua proses penghantaran dilakukan oleh Asia Global melalui 18 pusat pengedaran di seluruh dunia. Kita tak perlu sibuk-sibuk nak pack produk, nak pergi nak hantar dekat pusat-pusat penghantaran dan sebagainya. Semua itu dilakukan oleh rakan kongsi kita iaitu Asia Global. Visi utama syarikat ini adalah menjadi peneraju global yang diiktiraf di dalam dunia kesihatan selular dan juga teknologi yang berasaskan redox dan membantu ramai orang keluar daripada masalah kesihatan dan keuangan melalui produk yang canggih ini dan juga peluang yang datang bersama teknologi yang hebat ini. Dan 3 sebab kenapa Asia menjadi pilihan ramai sekarang. Yang pertama, produk mereka unik. Bila saya cakap unik, tidak ada persaingan. This is blue ocean strategy. Di mana kalau orang lain cuba nak bersaing dengan kita, nampak tak cerdik. Sebab tidak ada teknologi yang sama yang boleh dihasilkan oleh syarikat-syarikat lain. Kalau kita bercerita tentang vitamin, ada ribuan syarikat yang ada vitamin. Kalau kita cerita tentang antioksidan, ada ratusan, kalau bukan ribuan syarikat di luar sana yang ada antioksidan. So persaingan sangat besar. Kalau kita nak survive, kita kena keluarkan modal yang besar dan kena very competitive. Tetapi Asia Global tidak ada persaingan. Satu-satunya tempat ataupun syarikat yang kalau orang nak beli ataupun nak dapatkan teknologi ini adalah dengan Asia Global melalui pengedar yang sah seperti kita. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, produk ini bukan sekadar unik. Produk ini sangat efektif. Ini yang paling penting. Kalau setakat unik saja tapi tak berkesan, tak guna. Siapa nak beli? Di dalam minda pengguna, okay, di luar sana sedang mereka cari solusi kepada masalah kesihatan mereka expect, mereka nak cari produk yang efektif, satu. Yang kedua, mereka nak hasil dalam jangka masa cepat. So produk ini bukan sahaja unik tetapi boleh bagi hasil yang sangat efektif dalam masa di luar jangkaan kita. Dan dia bukan sekadar verbal testimonial seperti mana yang anda dengar tadi. Semua testimoni yang anda dengar tadi semuanya ada scientific explanation di sebalik testimoni tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, timing. Peluang ini datang pada masa yang sangat tepat sebab sekarang ni ramai orang tengah cari jalan untuk memperbaiki kedudukan keuangan mereka sebab yang ramai yang hilang punca pekerjaan, ramai yang hilang punca pendapatan dan sekarang ini ramai orang tengah cari solution untuk improve mereka punya masalah kesihatan. Hari itu saya cakap dengan seorang kawan saya, memang saya tahu dia ni sangat sihat. Okey, bila saya cerita tentang teknologi dia cakap this is not for me sebab I'm very healthy. Dan saya akui dia memang sangat sihat dan dia sentiasa bersukan. Tapi saya tanya dia satu soalan. Cuba kau fikir sekarang. Sedang kau cakap diri kau sihat ini, ada tak sesiapa di dalam salah silah keluarga kau sekarang ni yang memerlukan solution ini? Less than 30 second dia cakap ramai. Okay. Di Malaysia 32 juta rakyat Malaysia, kalau kita tukar dalam bentuk rumah ataupun keluarga, lebih kurang 10 juta keluarga di Malaysia. Setiap 10 juta keluarga ini memerlukan produk Asia ini. So demand sangat besar. Okay? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya nampak budaya yang ada di Asia ini sangat-sangat bagus. Malah Asia di US, di Utah telah mendapat syarikat nombor 1 beberapa tahun berturut-turut tempat kerja yang menjadi pilihan untuk orang Utah bekerja. The number 1 place untuk orang bekerja. Itu adalah budaya yang sangat bagus. Dan mereka sangat pentingkan people ataupun manusia di dalam proses pembinaan perniagaan. Sebab mereka tahu produk tak boleh berjalan sendiri. Product move by people. Okay? Untuk kita ada sebuah syarikat yang boleh menjadi syarikat legacy, syarikat tersebut mesti ada budaya yang kondusif. Okay? Budaya yang mesti menyebabkan syarikat tersebut boleh bertahan lama dan boleh diturunkan kepada keluarga kita, anak dan isteri kita jika berlaku sesuatu terhadap diri kita sendiri. Berapakah pendapatan yang anda ingin jana? Ini slide yang paling menarik. Ini adalah penyata pendapatan tahun 2019. Kalau anda ada di sini pada malam ini nak cari jalan bagaimana nak menjana pendapatan tambahan ataupun nak mulakan perniagaan sendiri ataupun nak rancang pelan pendapatan B, malah kalau anda nak membina empire perniagaan yang mampu menjana pendapatan 7 angka, apa yang anda sedang lihat ini mampu untuk bantu anda capai matlamat tersebut. Cuba tengok dekat kotak biru di tengah ini.
itu adalah purata pendapatan bulanan yang paling rendah sekali adalah $300 sebulan. Kalau kita tukar dalam ringgit Malaysia lebih kurang 1,200 ke 1,500 ringgit Malaysia. Lebih 90% kumpulan saya bermula sebab nak guna produk saja. Kita tak cerita pasal bisnes pun. Dan mereka teruja nak gunakan produk. Tetapi setelah guna produk, mereka dapat result yang sangat mengagumkan. Mereka mula berkongsi dengan kawan, saudara mara dan sebagainya. Dan hasil daripada itu mereka mula menjana pendapatan setiap minggu. Purata pendapatan mereka lebih kurang 1,200 ke 1,500 sebulan. Kalau anda ada cita-cita lagi besar, cuba tengok yang paling bawah, $110,000 kalau kita tukar dalam ringgit Malaysia mencecah setengah juta ringgit Malaysia sebulan. Ini bukan yang paling tinggi di Asia tau. Ada jauh lagi tinggi pada ini. Maknanya dekat sini kalau kita ada cita-cita besar, okay, apa yang anda sedang lihat ini boleh bantu anda capai matlamat tersebut. So bagaimana nak bermula? Bermulalah dengan menjadi rakan kongsi di Asia dengan yuran pendaftaran RM85. And then kemudian pilihlah pack permulaan yang sesuai dengan keperluan kita. Kalau nak beli guna sendiri saja, pilihlah pack peribadi ataupun pack personal. Kalau nak berniaga, pilihlah pack perniagaan yang sesuai dengan kita punya bajet. Dan kemudian dapatkan banyak faedah melalui program AutoShip yang mesra pelanggan. Dan Asia telah menyediakan banyak program, tool dan juga reward untuk membantu kita membina perniagaan ini secara sistematik dan grow kita punya perniagaan secara berterusan. Antara program-program yang sangat menarik adalah Fast Forward dan juga Loyalty Program. Kumpulan saya sangat suka dengan Fast Forward and Loyalty Program ini sebab mereka nak redeem produk percuma setiap 14 hari. Saya sendiri selama 4 bulan ni saya dah redeem produk percuma melebihi RM4,000 nilai dia. Okay? Dan banyak lagi program-program yang diadakan, percutian percuma, latihan yang bertaraf 5 bintang untuk pastikan yang kita sentiasa ada knowledge untuk kembangkan perniagaan pada tahap yang lebih tinggi. So ini adalah slide saya yang terakhir. Ini kita punya founder dan juga chairman Mr. Taylor Norton. Beliaulah yang bertanggungjawab mewarisi syarikat ini daripada bapa beliau sendiri iaitu Verdis Norton. Dan beliau bertanggungjawab membawa Asia berada pada satu tahap yang tinggi pada hari ini yang disegani oleh pesaing-pesaing di dalam industri. Kita bukan dalam fasa percubaan. Ini adalah tahun yang ke-12 Asia. Kita sudah melepasi fasa risiko, kita sudah melepasi fasa percubaan. Malah kita berada di titik point ataupun titik dalam kita nak berkembang secara exponential growth. Itu fasa perkembangan pesat. Di mana Asia unjurkan 5 tahun daripada sekarang, mereka akan grow ataupun kembangkan syarikat ini 3 kali ganda. Sebab itu saya sangat teruja. Dan mereka jangkakan jualan akan mencecah $500 million menjelang tahun 2025. Okay? Jadi jika anda berada di sini pada malam ni datang buat pertama kali nak cari jalan bagaimana cara nak menjana pendapatan tambahan ataupun nak berniaga. Memang ada cita-cita nak berniaga tapi tak ada idea nak berniaga apa. Kursus dah banyak dah pergi. Sifu dah banyak, sifu jumpa dah. Sampai hari ni tak berniaga-berniaga. So mungkin lepas ini anda dapat idea bagaimana memulakan perniagaan dengan modal yang sedikit tetapi upside potential yang terlalu besar. Okay? So dengan ini itu sahaja sesi perkongsian saya pada malam ini. Dan saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada kita punya marketing manager Mr. Gan yang telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam ini dan juga saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada seluruh management team Asia di bawah kepimpinan Mr. Chi yang telah membantu kumpulan saya telah membantu saya sendiri dan juga kumpulan saya selama 4 bulan di sini dan saya rasa Mr. Chi dah melakukan tugas yang terbaik untuk bawa Asia ke satu tahap yang tinggi di Malaysia ini. Dan saya yakin di masa hadapan mungkin banyak lagi program-program yang akan syarikat anjurkan untuk pastikan yang lebih ramai orang di luar sana tahu tentang kewujudan teknologi yang hebat ini. Okay? So saranan saya kalau anda berada di sini buat pertama kali pada malam ini, anda ada sesuatu yang hold you back from making a decision untuk menggunakan produk ataupun membina perniagaan. Saya punya nasihat, okay? Anda hubungi mereka-mereka yang bagi anda link pada malam ini. Anda clarify everything sebelum anda say yes ataupun no kepada peluang yang datang ini. Sebab apa? Saya sangat yakin kalau anda tengok sahaja peluang ini pergi begitu sahaja malam ini. Okay? Anda tengok aja macam tu, dia pergi begitu sahaja. Nescaya 6 bulan daripada sekarang, 12 bulan daripada sekarang anda akan terima jemputan yang sama. Mungkin anda akan terima link yang sama tetapi daripada orang yang berbeza.
Sebab saya yakin kalau saya tidak melakukan perniagaan ini, kalau kita semua tak buat pun perniagaan ini, kalau kita tak war-warkan teknologi ini kepada orang di luar sana, teknologi ataupun jenama Asia ini akan menjadi household brand di Malaysia soon. It's just around the corner. So, nasihat saya, grab this opportunity. Kalau you tak tahu nak buat bisnes macam mana, dengar nasihat Sir Richard Branson, pengasas Virgin Group. Dia cakap, kalau kawan-kawan kita datang, dia bagi kita peluang. Okay? Kita tak tahu nak buat peluang tersebut macam mana. Nasihat dia, grab the opportunity dan kemudian baru belajar bagaimana cara melakukan perniagaan tersebut. So dengan itu saya sudahi sesi presentasi pada malam ini dan saya serahkan semula kepada Mr. Gan. Terima kasih Mr. Gan.